أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mulakan pertemuan kita pada malam ini. Sama-sama kita baca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita belajar, apa yang kita ulang kaji malam ni kita faham, ingat, dapat kita amalkan, dan kita hadiahkan juga bacaan Fatihah ini kepada Rasulullah SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seterusnya, muslimin dan muslimat, terutamanya ibu dan ayah kita, sama ada yang masih hidup, lebih-lebih lagi yang telah pun pulang ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, yang berusaha Aljatan Kuasa Surau An-Nasriyah Kampung Pendiat, yang berusaha Tuan Haji Nur Rahmat, Ketua Kampung Kampung Pendiat, seterusnya Jatan Kuasa Surau, Jatan Kuasa Kampung, hadirin hadirat, muslim-muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, apa saudara, masyarakat, anak beranak, adik-beradik, abang-abang, kakak yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar malam ni, sihat ke? Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala, ya. Malam ini kita bertemu lagi dalam iaitu ulang kaji kita, ya, sembang santai antara Maghrib Isya ini, tuan-tuan, yang mana malam ini kita berada malam yang ke 29 lah. Hari ini 28 Jamadil Awal, jadi malam ini malam yang ke-29. Makna tuan-tuan, lepas Jamadil Awal, Jamadil Akhir, lebih itu Rajab, Syaban, puasa lah kita Ramadan. Tak lama lagi, lebih kurang 3 bulan lebih sikit lagi lah kan, nak nyambut bulan Ramadan. Jadi bulan Jamadil Awal ni bulan yang ke berapa, ya? Bulan yang ke-10, 11 ke 1, 2 ke 3? Tuan, ingat ke tak ingat? Tak ingat lah. Kalau sebab bulan November, ingat, ya, bulan 11 Disember. Dulu ada lagu Disember kan, pergi cepat ending rasanya, ya.
Bulan 12 Disember. Apa tu, kalau bulan Islam kita ingat ya, sekarang ni bulan Jamadil Awal ni bulan yang kelima lah. Jamadil Awal bulan kelima, pada akhir bulan yang ke-6, Rajab 7, Syaban 8, Ramadan yang ke-9. Ingat tu, raya kita bulan 9 dan Syawal bulan yang ke-10. Bulan Islam ni kalau raya memang tak berubah tarikh, tetap bulan 10. Tapi kalau bulan orang putih berubah, betul tak? Dulu mula-mula dulu bulan 12, 11, tahun lepas tuan-tuan, tahun ini kita raya bulan berapa? Bulan 5 kan? Esok bulan 4 pula, sebab kita cepat-cepat lagi, yang mana kita akan bermula Ramadan bulan 3, kan? Ujung bulan 3 tuan-tuan. Jadi itulah bulan 3, maknanya dia berubahlah raya ke bulan orang putihnya, bulan Islam ataupun orang kita sebut bulan Melayu kan. Tak berubah, tepat pada waktunya. Dan alhamdulillah tuan-tuan, tahniahlah yang dapat hadiah, tuan-tuan dapat hadiah malam ini. Kita tengok kuliah kita pun banyak, alhamdulillah ya. Surau ni di antara surau yang terbanyak lah kuliah di daerah Perak Tengah ni kan. Kalau setengah surau tu 2, 3 itu pun susah. Ada berapa Tuan Haji pengajiannya? Banyak ustaz sini. Berapa? 3. Tak adalah banyak kan. Tapi dia kata dah banyak lagi tu. Dia yang tak banyaknya 1. Sini banyak ya, ramai. Dan juga selalu keluar YouTuber pula tu. Saya boleh kata tak malah buka YouTuber tu, YouTube kan. Bila tengok YouTube tu mesti dia keluar dasar pendiat punya kuliah. Betul-betul malam ni orang ni ngajar, malam ni ngajar, subuh ni saya tahulah, saya petir kena YouTuber tu. Tahu petir? Perhati tengok ada je. Alhamdulillah, tahniah lah pada pihak pengurusan ya, jawatan kuasa surau bahagian apa, bahagian lujnah penyelaras kuliah ya. Di situ dia tulis PTL, Pemuda Tahan Lasak. Dia punya nama apa? Siapa Pemuda Tahan Lasak? Lasak siapa? Lasak ya? Tak tahu. Ada orang. Dia tak ada gambar nama pun tak ada. Saya simpan dulu, tak ada sama nombor tu. Saya tengok ini pendiatnya. Sekarang ni baru saya simpan, saya tulis tengok Pemuda Tahan Lasak. Siapa pula ni? Ini boleh lawan dengan apa tu, Mak Ali ni Tahan Lasak ni. Kan? Saya tulis tu penyaras surau kampung pendiat. Baik ya. Jadi tuan-tuan puan, malam ini kita akan masuk ulang kaji kita. Ulang kaji kita. Saya suka ulang kaji sebab kita ni ulang balik, belajar ni ulang kaji balik. Tuan-tuan dah tahu dah semua ni, itu sebab ulang kaji. Dulu ya, kalau kita ingat dulu ada Tuan Guru Haji Kamrudin, kan namanya lebih kurang Tuan Din kan. Umurnya 100 tahun lebih baru meninggal ya. 103 tahun baru meninggal. Naik motor boleh lagi tu. Sorbannya, ekornya bila naik motor tu klik. Macam itu. Tapi bila dah ujung tu orang ambil dia. Dia suara penlihat sana sini. Sini dia tidur seorang dulu. Tidur kat atas tuan-tuan. Tuan Din orang kampung kita. Orang kampung penlihat. Tapi ramai orang tak tahu sejarahnya. Orang kampung penlihat. Ya, kampung penlihat. Kalau dulu penlihat Ulu lah kan. Sana memang. Kemudian kahwin dengan orang kampung Eko Bote. Tu dia benang di sana tu. Benang duduk di sana tuan-tuan ya. Eko Bote isteri pertama meninggal, kahwin dengan adik ganti Tiko, Salin Tiko. Salin Tiko kan, Mengkuang. Ada sama Mengkuang tak ada? Hak Tiko je. Kahwin dengan adik dia, duduk sana lagi. Jadi asalnya dia orang kampung kita. Tu Haji Kamrudin ni ya. Menutup guru dululah. Dia bilang ngaji tu sebut ulang kaji kita malam ini. Jadi kita ulang kaji kita malam ni tuan-tuan. Muka surat yang ke-19 ya. Yang ke-19 yang kedua. Betul ya? Muka surat yang kedua, muka surat 19 yang kedua. Islam dari segi bahasa ialah tunduk dan menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari segi bahasa, tunduk dan menyerah. Dan dari segi syarak pula ialah bermaksud agama yang dilandasi oleh 5 asas. Yang mana kita maklum bahawa tuan-tuan, Islam ni satu agama yang
meliputi seluruh alam. Dan kita pun maklum bahawa Islam ni agama yang meliputi seluruh alam, yang juga semua Nabi-Nabi terdahulu membawa ajaran Islam. Jangan tuan-tuan ingat pula Nabi Isa ni membawa ajaran Kristian, Nabi Yakub membawa ajaran Yahudi. Yahudi itu tuan-tuan telah pun diubah alih, dipindah kaedah, kan, oleh iaitu pengikut-pengikutnya diubahkan. Itu yang jadi Yahudi tu. Itu sebab tuan-tuan kalau kita baca dalam Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kan, iaitu tunjukkan kami ni yang lurus. Jalan siapa? Jalan para nabi. Para nabi lurus ni semua jalan lurus, bawa ajaran akidah Islam, dan bukan jalan yang golongan orang yang dimurkai. Siapa dia tuan-tuan dimurkai? Iaitu orang-orang yang dikatakan orang-orang Yahudi Zionis, yang kita hari ini sedang berlawan dengan demo. Saya dengar berita pagi tadi pukul 7, sekarang ni orang Islam tuan-tuan hampir yang dibunuh, mati syahid 18,200 orang, kan, dan dalam 70% kanak-kanak dan juga orang wanita. Maknanya demo ni bukannya nak bunuh orang Hamas ni, demo cara tak jumpa, demo balun semuanya. Maknanya lebih teruk dari setan, tuan-tuan, kan, lebih teruk dari Firaun lagi. Firaun dulu pun dia kalau bunuh, dia bunuh orang-orang lelaki je, betul tak? Orang perempuan dia tak bunuh. Ini tak kira lelaki perempuan dia bunuh. Ada satu kisah tu diceritakan bahawa orang perempuan tu tuan-tuan telah dibunuhnya, perempuan yang mengandung, udang mengandung, dibunuhnya. Kemudian dia hebat perut perempuan lagi, dia bunuh anak dalam kandungan tu. Begitulah hinggirnya, tuan-tuan, hinggirnya, ganasnya demo ini tuan-tuan terhadap orang Islam, kan. Inilah tuan-tuan orang Yahudi la'natullah, kan. Dan kita lihat bahawa semuanya agama tadi, sebagai sebenarnya agama ini semuanya membawa kepada ajaran Islam. Ini dibuktikan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 140 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah wa man a'lamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Yang bermaksud, atau apakah kamu Yahudi dan Kristian, ini disebut dalam Quran tuan, ya, mendakwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya adalah penganut Yahudi atau Nasara. Quran tuan-tuan dia memberikan suatu pandangan kepada kita bahawa adakah Nabi Ibrahim, Ismail, Yakub ni tuan, Ishak, Yakub ni orang Yahudi atau Nasara? Allah sebut di Quran, katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui atau Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya, dan Allah sekali-kali tidak akan lalai dari apa yang kamu kerjakan. Maknanya tuan, orang Yahudi Nasara ni menambah tokok tuan-tuan, menambah tokok syariat mereka, Al-Quran, Alkitab mereka, Taurat, dia turun ke Talmud, Injil dia turun kepada kitab Bible. Maka mereka telah menyeleweng dengan ajaran yang dibawa, yang dianjurkan oleh para nabi yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Conclusionnya, bahasa orang putih ni, ya, kesimpulannya bahawa yang mudah faham tuan-tuan, Islam ini agama yang dibawa oleh semua para nabi dan rasul. Bukan hanya kita ingat Nabi Muhammad je bahawa Islam, tak, semua Nabi Rasul bawa ajaran Islam yang selamat sejahtera untuk seluruh alam ini. Baik, sambung lagi. Dari segi syarak pula ialah bermaksud agama yang dilandasi oleh 5 asas utama.
Tuan-tuan. Jadi maknanya Islam tuan-tuan dibawa oleh Rasul Salam, yang mana pertama di sana syahadah, iaitu penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Ini tuan-tuan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita baca tu kan, yang officialnya, resminya kalimah syahadah ni kita baca waktu bila? Biasanya tak kala iaitu apabila anak itu dilahirkan, di azan telinga kanan, iqamah telinga kiri, kan? Tak kira lah laki perempuan, jantan ke betina. Oh, kita orang putih ni jantan ke apa kau ni? Betina. Udah 3 orang anak dia betina semua, tak ada jantan. Kita kan, kita bahasa kasar, tapi kita biasa ya. Sedangkan orang kata jantan betina untuk binatang kan, tapi kita orang kita dulu-dulu biasa. Sekarang ni dah belajar bodoh sikit dah lah, tak ada jantan betina. Jantan tu binatang lelaki, ataupun perempuan. Kalau lembut sikit, orang mana? Orang anjung. Orang mana? Orang dapur. Orang anjung sesaja, tak dapat betina. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang mana kita officialnya kalimah syahadat ini, resminya tak kala melahirkan anak. Kan Nasa? Sudah ada azan kan? Anak belum? Senyum Nasa dengar. Kena aku tak pasal-pasal kena. Kan tengok video tu balik cerita ni. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau orang yang kahwin tu, iyalah dah kahwin dia bila azan kan. Kata Nasa, tak apalah ustaz, tengok ni azan dia suruh jadilah. Tak ada azan untuk anak lagi, insya-Allah kita doakan tu ya. Ada rezeki kan datang ada Nasa ya. InsyaAllah ada lah tu rezekinya kan. Tak lambat cepat, tak cepat lambat, antara dua lah. Kan. Baik insya-Allah kan. Lelaki yang baik insya-Allah akan dapat perempuan yang baik. Perempuan yang baik akan dapat lelaki yang baik insya-Allah tuan-tuan ya. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, satu tadi officialnya kita waktu kita azan iqamah. Yang kedua official waktu bila? Tuan-tuan, cakap sikit tak apa, sembang je mengaji ni sabri yang benar. Minum dulu lah, bismillahirrahmanirrahim. Kita bukan ceramah ni, sembang je. Bila apa? Oh, Tuan Haji Rahmat tahu je nak kahwin pun. Kan? Bila nak kahwin, betul lah, resmi bila nak kahwin. Atau nak sebut. Okey, sebelum kita mulakan majlis kita hari ini, mari sama-sama kita mengucap memperbarui akidah kita kan. Untuk nak kahwin tu mengucap. Tuan-tuan kan. Semalam tadilah saya balik dari kuliah tadi tuan-tuan, dengar radio cerita satu orang profesor ke apa ke ataupun hakim ke, cerita kahwin lah. Dia kata nak perempuan lah cakap dalam radio. Dia kata orang lelaki ni, dia kata kenapa ya? Reda Hakim ni dia punya frekuensi 102.7. Kan? Lelaki ni kenapa ya? Kalau nak kahwin, habis-habis balik pergi negara jiran. Dia tersebut Thailand, Siam, negara jiran. Kenapa tak kahwin, nak kahwin 2-3, gentleman sikit. Dia kata. Kahwin tu pergi bawa mahkamah syariah. Isteri pertama ada, wali ada, isteri yang ke nak bakal isteri pun ada. Barulah gentleman. Dia kata. Kan apa cakap ni kan? Iyalah, memang susah tuan-tuan. Kalau kahwin cara betul memang susah. Nak bawa mahkamah, lepas tu kena tengok gaji pula kan. Walaupun isteri tak setuju, tapi bila mahkamah putuskan boleh kahwin, tapi banyak kerjanya. Tu dah pergi negara jiran tu, pergi sana, selesai balik kemari, tapi tak selesai juga. Apa pun yang selesai. Tu dia cerita, dia sambung lagi tu, kalau di sana masalah, balik kemari kena bayar denda. Kan, RM1,000 isteri, RM1,000 suami. Itu kalau orang yang nak pergi jabat agama kan, nak daftar, tak daftar tu kesana macam tu lah. Bila tak daftar,
Bila bersalin dapat anak, pergi pejabat pendaftaran, pejabat pendaftaran tak terima sebab tak ada sijil nikah. Itu namanya anak tak sah taraf, walaupun asalnya sah dan nikah. Kan, tapi tak sah taraf sebab apa? Dia tak didaftarkan dengan sesempurnanya. Tu dia kata lelaki nak kahwin kena gentleman. Dia tunjuk Nur Rahmat. Ada niat lagi kan? Belum ke? Niat. Niat pun tak ada. Rugilah. Ambil niat dulu. Dapat pahala je. Dengar pula keram ustaz ni. Itu pula nanya lelaki aku. Orang lain ada, lelaki aku tanya. Dan kan. Baik tuan-tuan. Jadi maknanya begitulah keadaannya ya. Nak nikah, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang ketiga, official yang ketiga, yang resmi ketiga, bila tuan-tuan? Bila tak kalah hendak meninggal dunia. Cuma bezanya yang tadi kita ucapan penuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tambah orang nak kahwin, dia punya pengantin kami sama tutup mata, wa asyhadu, seronok benar apa? Kan, senyum mengucap sampai kelinga. Senyumnya kan. Tapi kalau nak meninggal dia tak sebut asyhadu alla. Sebut apa? La ilaha illallah je kan. Atau kita ngajar orang kan, ajarkan la ilaha illallah kan Cik Megat. Ada pernah jumpa orang yang nak meninggal, ada ngajar? Pernah jumpa ke belum? Dia ada tanda-tanda dia kan. Kan ini selalu saya beritahu ya, di mana-mana kuliah saya ceramah tentu saya akan sebut antara tanda-tanda orang nak meninggal, kita nak ajar dia sedang waktu tu. Dia dengar lagi tuan-tuan. Antaranya hidungnya pun, hidungnya dah lembik kan. Telinganya tu dah layu jeropungannya kan. Tu dah dekat tu. Ataupun tapak kakinya, yang senang tapak kaki, rasa tapak kakinya tu lurus ke ataupun ada kolong. Macam tu rasa tapak kaki. Rasa ada kolong ke tegaklah. Macam rasa yang takut. Kolong lama dah lagi. Kalau kolong tu lama lagi. Kalau rasa tegak, dia tegak ni aku ni. Tak lama ni rasanya kan. Bagi rasa. Lama lagi. Alhamdulillah. Ada kolongnya lagi. Kalau tak ada tegak. Ustaz dengan Abu tegak ni, aku ni tak lama kan. Itu antara tanda-tandanya. Wallahu a'lam. Itu yang official, yang resmi kita mengucap 2 kalimah syahadah tuan-tuan kan. Yang mana dalam kalimah syahadah ni dia ada satu disebut kalau mengaji tauhid tuan-tuan mungkin dah mengaji, dah belajar lah, dia ulang kaji lah. Ada kalimah nafi dan kalimah isbat. Kalau nafi dan isbat, nafi itu menafikan ke semua, isbat itu maksudnya kita menetapkan, menjazamkan. Yang mana menafikan, antaranya pertama menafikan iaitu makhluk ini sebagai iaitu Tuhan. Makhluk sebagai Tuhan ni contohnya tuan-tuan, matahari lah Tuhan. Orang asli Tuhannya apa ya? Pokok-pokok. Tak tahulah dah mana, tak ada agama asli ni kan. Agama matahari ni dulu berada di mana? Pulau Pinang. Nama kampung pun special, nama kampungnya. Tahu kampung apa? Kampung Seronok. Seronok lah pergi situ. Balik pulau Seronok tuan-tuan. Ya. Jadi itu menyembah matahari. Dan juga agama matahari ni kalau dulu agama matahari ni disembah oleh Puteri Sabak, Puteri Balqis. Yang pernah saya cerita sikit dulu kan, yang mana cerita mengenai Nabi Sulaiman dengan Puteri Sabak. Puteri Sabak ni disebut Al-Quran, Quran sebut Sabak, tapi setelah ditafsirkan dia lebih popular kepada Puteri Balqis. Yang mana tak kala Nabi Sulaiman bersama bala tenteranya tuan-tuan ya, pergi ke negeri Yaman, maka dikhabarkan oleh seekor burung. Burung tu nama burung apa? Burung hudhud kan. Dia nampak istana yang begitu cantik, yang begitu indah. Kan, tapi dia kata menyembah matahari ya, menyembah matahari. Jadi akhirnya bila Nabi Sulaiman dengar tu, Nabi Sulaiman pun hantar tuan-tuan ya. Dia hantar satu utusan kepada iaitu Raja Sulaiman, utusan kepada Puteri Balqis atau Puteri Sabak ni, iaitu supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya beriman. Jadi bila dia hantar surat itu, Puteri Balqis kata ini lain dari yang lain ni.
Biasa kalau kerajaan yang besar, kerajaan yang besar, dia akan suruh bayar apa itu ufti ataupun bagilah hadiah. Kalau umpama contoh dulu ufti lah kan. Macam dulu kan Kedah tu dengan Thailand kan. Itu kan ufti emas kan. Bunga tu kan. Maksudnya itu ufti lah hadiah. Tapi yang ini lain pula dia kata. Jadi akhirnya tuan-tuan bila dia kata macam tu, dia pun rasa sombong juga, dia pun rasa hebat juga. Sebab dia ni raja yang besar betul Balqis ini. Hingga kan dalam Al-Quran surah An-Nur ceritakan bahawa surat ini dari Nabi Sulaiman dan sesungguhnya surat itu berbunyi apa di antara Balqis. Ya, dengan nama Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang, bahawa janganlah kamu sekalian sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Jadi Allah Ta'ala sebut Al-Quran tentang mengenai Balqis ini, pasal itu dia sombong, dia rasa dia hebat. Maka dia pun dijemput oleh Nabi Sulaiman untuk ke istananya. Dan asal usul tujuan tu Balqis tu jadangnya dia nak menyerang tentera Nabi Sulaiman, tuan-tuan. Dia ada tentera, dia pun sebut bahawa riwayatnya 12,000 orang tenteranya. Ramai. Jadi bila Nabi Sulaiman tahu cerita ni, tuan-tuan, dia berkumpul pada tenteranya, burung apa semua, jin apa, jin Ifrit lah. Jin Ifrit ni jin yang baik. Jin jahat, jin syaitan lah. Yang lagi jahat, tuan-tuan, jinnya iaitu zona Yahudi tu lagi jahat syaitannya. Tahu kan? Kira jin dia jahat dah, dia lagi jahat tu. Yahudi syaitan lagi jahat. Jadi bila tentera ni pergi, tuan-tuan, nak pergi tu, on the way nak pergi tu, maka Nabi Sulaiman pun berbincang dengan rakyat dia, siapa antara kaum ni, macam itulah kan, yang boleh mengangkat istana Balqis tu. Jin Ifrit kata dia boleh. Wahai tuanku, pejam mata je, buka sekali mata, buka sampai, dia kata. Ni kerja iblis, ya, Jin Ifrit, ya, Jin Ifrit tadi. Maka dia pun buatlah, letakkan istana Balqis ni dalam istana Nabi Sulaiman. Jadi sampailah tadi Balqis dan juga Puteri Sabak dan juga orang-orangnya tengok, push, lagi hebat punya Raja Sulaiman ni. Nabi Sulaiman lagi hebat dari dia. Ini biasa saja, tuan-tuan tu kan. Bila dia masuk ke istananya, dia angkat kainnya. Nabi Sulaiman kata, apa angkat kain? Dia ingat dia punya marble tu macam berayur. Hebatnya dia punya tiles tu Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman ni, ya. Kemudian dia tengok, ada istana di situ. Terkejut lagi dia. Maka akhirnya Puteri Sabak ni mengakuilah kehebatan Nabi Sulaiman, akhirnya menjadi isteri kepada Nabi Sulaiman. Itulah riwayat yang cerita mengenai Nabi Sulaiman dan juga iaitu Puteri Sabak ataupun Puteri Balqis ini, ya. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita lihat bahawa menafikan kalimah tadi, cerita balik tadi, kalimah apa tu, menafikan Tuhan matahari. Sifat pertama, makhluk Tuhan bagi matahari. Yang kedua, menafikan apa dia? Menafikan agama-agama samawi yang selain daripada Islam. Agama-agama samawi ni agama apa? Kristian lah. Yahudi yang ada kitab asalnya, yang ada Taurat, yang ada Injil, menafikan. Ya, yang mana kita kena, iaitu lihat bahawa Islam adalah agama yang sempurna, yang paling tepat, yang paling betul, tuan-tuan, yang adanya Al-Quranul Karim. Jangan kita merosakkan iman atau akidah kita dengan mengatakan ada agama lain. Ataupun kadang-kadang syaitan ni jahat, berbisik-bisik dalam hati kita, mengwas-waskan kita, minal jinnati wan nas. Kan, iya ke? Betul ke ada Allah ni, Tuhan ada? Ya ke ada Tuhan? Kadang-kadang jahatnya syaitan ni, dia berbisik-bisik kepada kita dalam itu, bisik-bisik tu kan. Ya ke, betul ke? Sedangkan tuan, Allah Ta'ala itu yang paling tepat, yang paling benar, berbeza dengan agama-agama lain ataupun Tuhan-Tuhan yang lain. Maka semua itu tertolak. Taurat tertolak, tuan-tuan. Betul, kitab betul agama Yahudi tertolak. Taurat tertolak. Taurat kita wajib percaya, tuan-tuan. Yang diseleweng itu kita tolak. Zabur betul, tuan-tuan. Injil semua betul, tuan-tuan. Tapi agama yang dibawa oleh mereka itu semua yang menyeleweng, yang rosak. Jadi kita kena nafikan agama-agama langit selain daripada agama Islam, sudah pun tertolak. Dan seterusnya, tuan-tuan, yang ketiga,
menafikan iaitu agama-agama wada'i. Agama ini agama budaya yang dicipta oleh manusia. Kena menafikan. Contohnya agama apa? Agama Hindu. Kan, Buddha dan seumpamanya. Walaupun dalam kitab agama Hindu ni agama yang lama, Islam yang Hindu lama Hindu lagi. Kan? Atau je sebab kalau kita baca dalam kitab-kitab ya, dalam buku-buku, saya ada baca satu buku tu, dia kata dalam agama Hindu dia ada kitab Purana ya, kitab Upanishad, kitab Purana, Veda dan Purana nama kitabnya. Dia ada sebut nabi kita tu. Ya, kalau tuan ingat saya ada beritahu dulu. Disebut nama nabi kita. Disebut nabi ni dalam bahasa Sanskrit lah. Nabi disebut Narasangsa, yang terpuji. Nabi kita lah Narasangsa. Atau dalam bahasa Inggerisnya the praise. Disebut juga di sana Antim Rishi. Antim Rishi tu maksudnya the final sage, utusan akhir zaman. Nabi kita, utusan yang terakhir, Nabi Muhammad utusan terakhir. Dia sebut lagi di sana Kalki Avatar. Untuk bahasa Sanskritnya, bahasa Inggerisnya sage of the last period, utusan yang paling akhir, Nabi kita. Hingga kan terakhir disebut nama Nabi kita Mamaha dan Ahamidi. Mamaha itu Muhammad lah, Ahamidi itu Ahmad lah. Dalam kitab Hindu disebut nama Nabi kita, tuan-tuan. Hindu ni kitab yang lama, lepas tu baru Islam. Maka kita lihat di sana bahawa agama Hindu ni agama-agama yang baru dimunculkan di atas muka bumi ni tertolak bila ada Islam, memang tak terpakai. Apatah lagi Buddha kan, agama Taoism ataupun agama-agama yang lain. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kita menafikan semua agama wada'i ni. Pertama dia agama-agama makhluk, matahari, contoh. Yang kedua agama apa tadi? Tak ada salin ke Tuan Rahmat? Buddha. Yang kedua belum lagi agama-agama langit dulu. Agama samawi. Ya. Yang ketiga baru agama wada'i yang Buddha umpama tu ya, Hindu. Dan yang keempat kita kena menafikan agama yang mana agama itu agama iaitu diri sendiri mengaku sebagai Tuhan. Diri sendiri mengaku Tuhan. Kan kita jadi macam Tuhan. Apa contohnya? Tuhan Musa. Ada tak? Dulu yang Tuhan mengaku Tuhan tu ada. Kan? Ataupun dia sendiri mengaku Tuhan walaupun dia tak Tuhan tapi dia macam Tuhan. Contohnya apa? Kalau tak ada aku lah, dirikan surau ni dulu ni tak terdiri. Macam dia Tuhan pula kan. Sedangkan itu semuanya dengan izin Allah SWT. Itu sebab kita kadang-kadang kena cakap tu kena ada lapik insya-Allah dengan izin Allah Taala kan. Katakan insya-Allah tu tuan-tuan di mulut-mulut je. Jangan lupa ya, kena beri teman datang insya-Allah. Nanti tak ada aku datang. Sebab insya-Allah tapi tak ada aku datang nanti je kan. Tu saya kalau orang jemput kenduri tuan-tuan susah hati juga kan. Kadang-kadang kita tak dapat datang. Saya pun bila orang jemput kenduri tu sebab insya-Allah jika ada kelapangan. Lapik dulu. Kalau lapang datang, tak lapang tak datang lah. Jangan. Maksudnya kita tak lapang kan. Kalau sebab insya-Allah jangan faham, "Oi ustaz ni mesti datang ni." Mesti datang ni. Kadang-kadang kita tahu kita masa tu tak ada, berada di luar kawasan ke. Kan? Maknanya tuan-tuan itu dengan izin Allah Taala. Maknanya keempat tadi tuan menafikan diri kita sebagai Tuhan. Dan empat je. Dan tadi menafik isbat la ilah itu ilah dia empat lah. La ilah itu empat tadi yang saya sebut tadi. Yang illallah, Allah itu jazamnya, isbatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau akidah itulah jazamnya Allah Taala yang kita belajar sifat 20 tu kan. Wahdaniatnya Allah, wujud, qidam, baqa. Semualah ada sifat ma'ani ma'nawiyah tu. Tentuan kan. Yang mana sifat ini menunjukkan bahawa Allah Taala itu Maha Esa ya. Yang mana Allah Taala itu Maha berkuasa. Inilah tuan-tuan yang sifat 20 yang kita mengaji. Saya tengah mengaji sifat 20 tuan-tuan ni. Setakat ni dah belajar sampai sifat sama'. Kita belajar sebulan sekali dengan ustaz ya. Ustaz tu datang dari Patan Remis. Daripada Batu Hampa. Sebulan sekali belajar. 1 bulan 1 tajuk.
Satu bulan sudah tajuk tahu rasa bila, rasa habisnya rasa 20 tahun lagi baru habis juga. Sudah sebulan satu kan. Lama belajar tapi seronok. Huraian itu cantik. Jelas tentuan kan. Mengenai sifat yang mana sifat 20 yang belajar. Kita yang bukan semua orang boleh ngaji sifat 20 tuan-tuan. Bagi orang jelas, orang faham. Tambah-tambah kalau ngajar orang baru masuk Islam. Allah itu iaitu ada, lawannya tiada. Orang kalau orang pakai Islam tengok ada tu tak ada, lawan je tak ada, mati ke kata. Kan dah tak ada, mati lah kan. Mana nak memahamkan orang sebab 20 kadang-kadang kita sendiri pun tak faham. Ya, sebab 20 ni maknanya kena belajar dengan secara mendalam, lebih jelas, insya-Allah kita boleh faham. Baik, jadi ini dia tuan-tuan tadi ni ya. Yang mana kita lihat yang kalimah nafi, tuan-tuan, kalimah isbat adalah kalimah la ilaha illallah. Mana itulah yang officialnya, yang resminya, kalimah syahadah. Dan ada kalimah syahadah tuan-tuan, kita kena kuatkan apa ada. Bila masa kena kuat kalimah syahadah? Waktu kita azan tu kena kuat. Itu sebab dia ada 4 perkara tuan-tuan, 4 lafaz yang kita kena kuatkan. Ya, Tuan Haji Cikgu Zahari sihat ya? Alhamdulillah, bolehlah kan. Kan 4 perkara tuan-tuan, 4 tempat kita kena lafaz kuatkan. Pertamanya azan, kalimah syahadah tadi. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita kena kuatkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan pula bila azan asyhadu an la ilaha illallah sampai bang tu tak. Sebab tak dia kena tahu Rabbuna khasaqat. Itu bila kau datang tu tes so elok kata. Tes buku tu. Rupanya ya azan tu tak apa kuat suara. Azan kena kuat. Tu kena cari orang yang suara lantang azan ni. Yang suara kena kuat, azan kena kuat ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan yang kita kena kuat perkataan apa? Amin. Kuat dan betul. Jangan kuat tak betul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Min dah 10 harakat baru min. Itu kuat tak betul. Dulu betul lah kita masa ngaji kecil-kecil dulu. Dekat Menasa Pendiat tu, Tuan Syekri, kan? Betul lah. Dah mengaji dia kan sama juga. Dulu ada ustaz apa? Allahu Akbar. Yang mengaji dekat bawah Menasa Pendiat saya mengaji dengan dia dulu. Nak tajuknya apa tu? Tu Zahari Maulud ustaz tu. Betul sebab saya pernah nampak. Maknanya kuat ingatan lagi ingat tu. Saya pernah tua tak ingat. Mana tu Haji Zahari muda lagi saya lah. Ingat lagi. Dia kan dia ngaji dulu tajuk gini ya kan. Dia ngaji tajuk dulu kan. Jadi amin tu tu tuan-tuan, hukum tajwidnya kalau ikut tajwidnya mat badal. Mat badal maknanya 2 harakat. Min tu min itu mat arid disukun. Tu mat badal. Kita pakai mat badal, mat bedal aja. Sepatutnya amin. Tu betul. Kita baca Fatihah tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tu pendek tapi kena kuat. Amin, jangan amin. Tak tengok kan. Amin tu kena kuat, berjemaah. Bila berjemaah dah kuat tuan-tuan kan. Tu yang kedua. Kalimah kedua kuat amin. Yang ketiga kena kuat tuan-tuan takbir raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jangan takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Ngapa tu Tuan Haji? Hanok tak balik raya ni. Tu yang ketuyuk tu tak lalu tak takbir. Anak tak balik kan. Orang Palestin tu ya Allah mati. Akan syahid. Akan tahu sebab itu kita anak tak balik raya je. Itu pun raya ketiga balik. Orang kata yang kedua ni rumah mentuanya macam mana baru kahwin. Ikut pilih lah tu. Tengok cakap pilih.
Itu yang beraya kedua balik rumah buku kita. Takbir raya kena kuat tuan kan. Takbir raya kena kuat supaya dengar oleh orang ramai datang. Ini bila dengar ada kena sah sembahyang raya. Ngapai tak ada kedengar pun takbirnya. Senyap aja. Kan takbir raya ni kita kena kuat tuan. Takbir raya kena kuat. Sama juga macam takbir salatul ihram kena kuat juga kan. Allahu akbar. Jangan takbir awal tu mulut je kan, tapi tak kedengar. Kan saya dah kebetulan ulang kaji baliklah. Sebab baru ni tuan-tuan dekat sekolah saya tu Smeksi tu baru bermula majlis tausiah. Tausiah ni setiap minggu saya buka kitab dalam 5 minit belajar buat sembahyang. Budak-budak ni kan, sebab demo kadang-kadang rukun qauli tak praktikkan dalam kehidupan demo, dalam amalan solat. Takbir, baca Fatihah kan. Lagi apa? Tahiyat kan, tahiyat, selawat Nabi dan salam. Takbir itu pun kita kena betul. Allahu akbar. Kalau kita sebut Allah, dia tak betul. Panjang kan? Dia lari mana dia? Itu maknanya tu kita bertanya, adakah Allah? Allahu akbar, adakah Allah itu besar? Bertanya Allah Taala besar. Ataupun kita buat Allahu akbar. Allah itu bergendang. Dah tak betul takbir sembahyang tuan-tuan, tak sah. Kalau azan tak apa, tak betul lagi, tapi tak betul lah. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu tak betul. Makna lari, tapi tak adalah kesahan takbir azan tu, tak adalah masalah. Cuma tak betul maknanya. Tapi kalau takbir atau ihram menyebabkan sembahyang kita tidak sah kan. Jadi kena betul takbir ihram itu. Maknanya kena kuatlah, kena dengar telinga kita tuan-tuan ya. Seterusnya yang keempat, kena kuat lafaz talbiyah. Lafaz talbiyah tuan-tuan kan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ni tunjuk rahmat tahulah orang tahu haji ni. Alhamdulillah tuan-tuan, saya dulu tak boleh ngajar haji ni, bukan tak boleh, masalah teknikal. Alhamdulillah ada orang kampung Tuan Nur Rahmat, ada kontak dia, orang besar kenal orang sana, senang dah berurusan sikit. Alhamdulillah dapatlah, udah ngajar tuan-tuan. Dah dapat 6 seri ngajar dah Tuan Nur Rahmat. Ada lagi 2 seri lah di Masjid Water kan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dapat. Dia memang kadang-kadang orang bawah ni dia dapat kisah bila ada kawan-kawan sama-sama kawan, tengok dia petia, masa kita petia tu baca kan, orang dia ni alhamdulillah dapat rezeki tuan-tuan kan. Sedangkan saya dah ngajar tahun 2012, dah ngajar banyak lama. 2015 saya dah ngajar, kemudian ujian dah Perasa setiap tahun saya lulus. Kan tak lulus, tak lulus tu lain cerita tak. Perasa pun lulus. Ada CJ semua, tapi macam mana saya kata tak ngajar. Saya dah hantar semua kan, ada masalah teknik sikit je. Maknanya tak dapat. Jadi alhamdulillah hari ni dia lulus balik, dia hantar email, boleh dia ngajar alhamdulillah. Balik dia lepas talbiyah tadi, tentu labbaik Allah tu kita kena kuat. Tapi kadang-kadang tak kuat juga sebab dah letih gunung. Kan kata-kata kita pergi umrah tu naik dari Bir Ali tu, dari Bir Ali kita dekat Zulhulaifah tu, kita dah betul kuat semangat labbaik Allahumma labbaik. Ulah hujung-hujung perut berlapu atau 5-6 jam dalam bas labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Udah letih rupanya kan. Jadi tuan-tuan, yang terbaiknya lafaz terbaiknya kita kena kuatkan. Kita kena kuatkan supaya memberikan suatu semangat kepada kita untuk berada di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Tapi semalam dalam video, semalam saya tengok video lama kan, baru saya pun tak pasti, udah ada pula orang Islam masuk. Betul, rahmat ya, dalam Kaabah tu memang ada gambarnya, dia sebut. Satu nampak orang cuma orang Cina ke, orang tapi Cina ke apa tahulah, Jepun ke Korea ke, kemudian lelaki. Kemudian ada orang putih masuk. Orang putih ni dia pakai seluar, dia pakai baju, rambut keluar, berjalan. Macam mana? Kan haram ni, Al-Haramain, tempat yang tak boleh masuk orang Islam. Tak boleh, orang kafir tak boleh masuk, orang kafir tak boleh masuk, orang Islam je boleh masuk. Itu kan Al-Haramain. Kalau kita sampai dengan border sepadan, kan dia tulis situ. Kan dia tulis kan? Hanya untuk Islam ke, betul tak?
Tapi macam mana boleh lepas tu? Adakah dasar kerajaan Saudi sekarang membenarkan orang Islam masuk? Sekarang siapa dia punya raja? MBS kan, Muhammad bin Salman kan, Perdana Menteri, Prime Minister dia kan. Adakah dasar kerjaan dia ke, ataupun dia mau curi-curi masuk ke, terlepas ke? Selalu saya tengok videonya, ada satu tu tuan-tuan, dulu betul ada seorang orang putih tu, pernah kira dia terlepas masuk, dia berlakon, dia menyamar Islam. Dia pun dia pakai kain ihram apa semua. Betul, dah habis tu dia pernah kata dia menguasai muka, dia boleh masuk, boleh action. Masa pun tak dapat kesan dia tukar. Ya, ini nampak memang real macam orang putih, orang bukan Islam, orang Cina tu, orang Islam dan Muslim, tak tahu dah macam mana cara dia masuk. Kalau nak kata tak betul, tapi nampak dia duk berada di dekat Kaabah tu kan, dia mau buat satu filem yang lain pula kan. Wallahu alam dah tuan-tuan, tapi nampak macam betul, macam mana boleh lepas? Inilah persoalan kita pada hari ini tuan-tuan. Mungkin juga itulah tanda-tanda akhir zaman ya. Wallahu alam. Jadi cukuplah tuan-tuan kita punya pertemuan untuk malam ini sampai yang inilah. Yang kedua ni yang ruhak syahadah aja. Mereka solat kita masuk lagi insya-Allah. Masuk tu ya. Kita taruhkan dulu kuliah kita malam tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung InsyaAllah pada tahun depan. Lama benar lagi tahun depan ya. Opennya tahun depan ni, bulan 12 tahun depan, masa tahun depan lah insyaAllah. Marilah sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا هذا كله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما يا الله Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa adik bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa adik-adik kami, dosa pasangan kami, dosa seluruh muslimin muslim mukminin dan mukminat ya Allah. Ya Allah, kami dapat ilmu, kami pelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu dapat kami amalkan dalam kehidupan kami, ilmu dapat kami sampaikan kepada orang lain ya Allah. Ya Allah, ya kami berkatilah usia kami, panjangkan umur kami dalam keadaan kami sihat, taat, melaksanakan segala titah perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah segala penyakit yang ada dalam diri kami ini ya Allah, sama ada penyakit zahir atau penyakit batin ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami permudahkan rezeki kami, luaskan rezeki halal lagi diberkati oleh-Mu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami yang soleh dan solehah, anak-anak sentiasa mentaati perintah-Mu, mentaati perintah kami, istiqamahkan kami untuk ilmu ini ya Allah, istiqamahkan kami salat fardu berjamaah waktu sehari semalam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kepada saudara mara kami, rakan taulan kami, dia rentang kami, sahabat handai kami, agar mereka juga dapat untuk ilmu bersama-sama kami, berjemaah juga bersama-sama kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami nadah tangan pada malam ini berada di surau ini ya Allah, dapat kami ditempatkan dalam alam barzakh sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah, dan menjadi ahli syurga firdaus-Mu ya Allah, dan daripada api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maaf sekiranya ada terkesar bahasa, berbicara bertemu di lain ketika. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.